Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Berjumpa kembali untuk kita terus mempelajari Bahasa Melayu Tahun 4. Tajuknya pada hari ini iaitu Program Wira Anti Rasuah WAR. Pada hari ini cikgu mengharapkan murid-murid dapat membaca dengan teknik yang betul di bawah tajuknya iaitu bacaan luas. Tepat jam 8 malam. Pasti dinantikan untuk mengetahui perkembangan di dalam negara maupun di luar negara. Sudah pastinya siaran televisyen TV3 menjadi tumpuan ramai. Pada masa yang sama, jangan lupa RTM 1 dan RTM 2. Bagaimana ingin menjadi seperti pembaca berita TV? Yang pertama, intonasi. Semasa membaca berita, pastikan intonasi harus konsisten naik turunnya. Nada suara juga boleh disesuaikan dengan berita yang dibaca supaya pendengar tidak bosan. Bukan sekata saja. Kalau berita gembira menunjukkan negara kita memenangi pingat emas contohnya, nada suara tu tinggi. Kita nak mengumumkan sesuatu. Kalau cerita beritanya berkaitan dengan peperangan, Palestin kena serang dengan Israel, mungkin nada suaranya agak rendah. Berita menyatakan tentang kesedihan. Bagi sesiapa yang ingin membaca dengan cara yang betul, dengan nada yang sesuai, kita kena belajar. Kita kena ada ilmu. Bukan sekadar pembaca berita, tetapi dalam kelas, ketika guru suruh kamu membaca, kamu dapat membaca dengan sebaik mungkin supaya rakan-rakan kamu dapat memberikan perhatian dan seterusnya memahami apa yang kamu baca. Ada cara dan ada tekniknya. Mari kita baca bersama-sama petikan dalam buku teks. Cikgu harap kamu telah pun bersedia. Sepasukan anggota Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM telah hadir ke Sekolah Zahra untuk menjalankan program Wira Anti Rasuah WAR. Program Wira Anti Rasuah merupakan usaha awal Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM untuk mendidik masyarakat tentang rasuah. Program WAR disasarkan kepada murid-murid sekolah rendah dan sekolah menengah. Pihak SPRM akan hadir ke sekolah-sekolah terpilih bersama-sama dengan watak adiwara Kapten MACC. Watak ini akan pergi ke sekolah-sekolah untuk menjalankan pelbagai aktiviti. Antaranya ceramah, kuis interaktif, soal jawab, melukis poster dan ikrar anti rasuah. Sekolah yang berminat boleh mengundang pihak SPRM untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti tersebut. Pihak SPRM juga berbesar hati menerima kunjungan pihak sekolah ke Ibu Pejabat SPRM. Lihat paparan yang terdapat dalam buku teks. Apa tujuan program WAR? Itu yang pertama. Tujuannya apa? Memberi pendedahan awal tentang bahaya dan kesan rasuah terhadap diri dan komuniti. Yang kedua, membudayakan nilai anti rasuah dan integriti. Yang ketiga, menggalakkan murid membuat keputusan yang betul. Dari awal lagi, bak kata perpatah nak mendidik ni, umpama melentur buluh, biar dari rebungnya. Kalau dari kecil kamu dah membenci rasuah, apabila kamu memasuki alam pekerjaan, sudah pasti insya-Allah kamu akan benci rasuah. Umpama kita benci dadah, kita benci rasuah. Nak diterap dari awal lagi. Ada latihan yang disediakan untuk kamu. Cikgu harap murid-murid cuba dahulu. Jangan tunggu jawapan guru. Kamu cuba terlebih dahulu setakat mana yang kamu boleh menjawab. Ada 5 soalan. Antaranya yang pertama, apakah maksud rasuah? Yang kedua, nyatakan 3 jenis rasuah. Yang ketiga, nyatakan tujuan program WAR. Yang keempat, nyatakan 3 aktiviti yang dilaksanakan di sekolah oleh pihak SPRM. Dan yang kelima, mengapakah kita tidak boleh menerima rasuah? Ada 5. Boleh mula jawab sekarang. Mari kita bincang bersama-sama berkaitan dengan latihan yang disediakan kepada kamu sebentar tadi. Yang pertama, apa maksud rasuah?
Rasuah ialah penerimaan atau pemberian suapan sebagai upah atau dorongan untuk melakukan sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan tugas rasmi. Rasuah. Kalau dulu orang panggil duit kopi, sebab sambil minum kopi bagi rasuah dalam sampul surat, bagi duit bawah meja, duit kopi, duit teh, gelap mata, banyak yang berkaitan dengan rasuah ni. Daripada dulu sampai sekarang masih ada. So kita harap satu hari nanti murid-murid yang dididik dengan kempen anti rasuah ni, satu hari nanti negara kita bebas dari rasuah. Yang kedua, macam mana dia nak 3 cara yang berkaitan dengan rasuah ni? Pertama, rasuah wang ringgit. Yang kedua, rasuah berupa hadiah. Yang ketiga, rasuah tawaran atau jaminan. Yang nombor 3 ni mungkin tak nampak. Dia lebih kepada perjanjian. Yang jelas, wang ringgit. Yang kedua, berupa hadiah. Hadiah ni banyak. Hadiah jam tangan ke, hadiah pen ke. Kira rasuah juga. Hadiah rumah ke, hadiah kereta, hadiah melancong. Hadiah, macam-macam hadiah. Hamper pun hadiah juga. Memberi rasuah untuk mendapatkan sesuatu. Dan rasuah tawaran atau jaminan. Tadi juga dah bagi tahu. Yang ketiga, apa tujuan wang ni? Ni yang pergi ke sekolah-sekolah ni. Yang pertama, pendedahan awal tentang bahaya rasuah. Yang kedua, membudayakan nilai anti rasuah. Yang ketiga, menggalakkan murid membuat keputusan yang betul. Sebagai murid, jika kamu belajar, oh ni salah ni. Bila kamu dewasa nanti, kamu akan buat keputusan yang betul. Yang keempat, apa aktiviti yang dijalankan? Yang pertama, ceramah. Yang kedua, kuis interaktif. Yang ketiga, melukis poster. Dan yang kelima soalan dia, kenapa kita tak boleh terima rasuah? Orang beri, setengah orang kata, orang beri, kita terimalah. Ada sebabnya. Kita tidak boleh menerima rasuah kerana mereka yang melakukan perbuatan rasuah merupakan orang yang tidak berintegriti, tidak bermoral, tidak jujur dan tidak amanah. Orang ini tidak layak menjadi seorang pegawai atau memegang jawatan di peringkat atasan kerana menyalahguna. Kalau ditangkap, boleh dipenjara, boleh didenda. Ingat. Sebagai rumusan dan kesimpulan apa yang kita pelajari pada hari ini berkaitan dengan yang pertama, bacaan luas. Ada teknik dan ada cara ingin menjadi seorang pembaca berita. Bukan sekadar pembaca berita. Jadi wartawan pun ada cara dan ada gaya dia nak melaporkan sesuatu. Nak jadi seorang pengulas sukan. Juga kita kena pandai membaca. Jadi kepada murid-murid yang belum mahir membaca, pertama, mahirkan terlebih dahulu membaca. Dah pandai membaca, jangan baca terlampau laju, jangan terlampau perlahan. Kemudian belajar intonasi, turun naik dan sebagainya. Satu hari nanti, bila kamu baca, latih kamu baca berita untuk adik. Dan yang kedua berkaitan dengan rasuah. Ingat, dulu dipanggil Badan Pencegah Rasuah, sekarang dipanggil SPRM. Dua-duanya sama. Nak membasmi rasuah di negara kita. Itu saja yang cikgu nak kongsi pada hari ini. Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Jumpa lagi. Bye.